Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perbincangan soalan isi tempat kosong. Kali ini kita akan membincangkan soalan set 6 tahun 2012. Baiklah, terus kepada soalan. Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul dengan melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil dikenali sebagai fasik. Ini adalah soalan ulangan tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Okey, seterusnya soalan nombor 22. Antara ciri ajaran sesat ialah mengubah prinsip-prinsip asas agama ataupun prinsip asas akidah ataupun prinsip asas syariat Islam, seperti mendakwa semua agama adalah sama. Okey, jadi prinsip-prinsip asas yang diubah oleh ajaran sesat adalah prinsip asas tentang agama itu sendiri, iaitu agama Islam, ataupun akidah pegangan kita, ataupun syariat hukum hakam yang terdapat dalam Islam. Maka jadilah mereka ni ajaran sesat. Okey, nombor 23, perbuatan membunuh diri merupakan satu pencabulan hak Allah kerana manusia tidak berhak mengambil nyawanya sendiri. Menghidup dan mematikan manusia adalah hak Allah Ta'ala. Bila manusia bunuh diri, dia mencabul hak Allah Ta'ala. Soalan seterusnya, mengata atau menceritakan keburukan seseorang semasa ketiadaannya serta menimbulkan kemarahan apabila dilakukan. Jadi kita cerita mengata ni senang sajalah kan. Dalam bahasa Melayu, dalam perbualan harian kita sebut mengata ialah mengumpat. Okey, ialah kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraihkan sesebuah perkahwinan. Jadi dia ialah walimatul urus. Yang ni maklum, semua ahli masyarakat kita memang panggil kenduri kahwin ni dengan walimatul urus. Soalan seterusnya, soalan nombor 26, syarat-syarat taubat. Okey, taubat ni apa? Taubat ialah kembali taat kepada Allah Ta'ala setelah melakukan dosa. Jadi dia ada syarat-syarat dia, iaitulah yang pertama, menyesal terhadap maksiat yang dilakukan, berazam tidak akan mengulanginya lagi. Soalan di sini iaitulah berhenti melakukan maksiat. Jadi berhenti melakukan maksiat adalah syarat untuk taubat. Memohon maaf kepada orang yang berkaitan sekiranya dosa yang dilakukan ada kena mengena dengan manusia. Jadi sebenarnya syarat taubat ni yang paling utama ada 3. Kalau dia tak ada kena mengena dengan orang, kalau ada kena mengena dengan orang, dia ada 4 syarat ni. Maka barulah dikira taubat yang benar lah, yang bukan saja-saja sebut taubat saja. Okey, soalan, berasa gembira dalam melakukan ibadah, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan Rasulnya, serta mengutamakan Allah dan Rasulnya lebih daripada harta benda dunia. Ni panjang pengertian ni, ialah kemanisan iman. Tajuk dia Iman Mutiara Hidup, tingkatan 5. Iman bahagian akidah yang pertama tu Iman Mutiara Hidup. Jadi adalah ni isi yang penting dalam tajuk Iman Mutiara Hidup. Okay, soalan seterusnya, memelihara dan mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak merupakan tanggungjawab suami isteri. Kita panggil dia tanggungjawab bersama. Dalam membincangkan dalam tanggungjawab dalam bab perkahwinan, dia ada tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab bersama. Jadi di antara tanggungjawab bersama ni lah memelihara mendidik anak-anak ni. Okey, seterusnya, amalan yang wajib dilakukan dalam ibadat haji. Bila buat haji mesti buat yang ni. Jika tertinggal salah satu daripada rukunnya, haji tidak sah. Kalau kita tinggal tak sah. Apa benda ni? Jawapan dia adalah rukun haji. Okey, antara tanggungjawab ibu bapa yang baru lahir ialah, okey, sekarang ni tanggungjawab terhadap bayi yang baru lahir. Ni sama ada azan ataupun iqamah, ataupun kita boleh letak azan dan iqamah di telinga supaya memulakan kehidupan dengan penghayatan Islam. Ni tanggungjawab
terhadap bayi yang baru lahir lah. Okey, sekarang kita bincang pula bab edah. Edah ialah tempoh larangan berkahwin setelah berlaku perceraian. Sekarang ni ada dua, edah cerai hidup, edah cerai mati. Edah cerai hidup bagi perempuan yang hamil ialah sehingga melahirkan anak. Jika tidak hamil 3 kali suci. Edah kematian suami perempuan yang hamil sehingga melahirkan anak. Kalau tidak hamil, sekarang ni kematian suami, jawapan dia ialah 4 bulan 10 hari. Okey, terus pada soalan seterusnya, bidang kuasa mahkamah syariah dia ada 2 sahaja. Bidang kuasa mal. Mal ialah harta, berkaitan dengan pembahagian harta lah dalam bab harta. Bidang kuasa mahkamah syariah ni. Yang kedua, bidang kuasa dia ialah dalam kes jenayah. Jadi kita boleh letak jenayah sahaja, ataupun sebab dia ni ada bidang kuasa, kita letak bidang kuasa jenayah. Lengkap jawapan. Soalan seterusnya, khalifah. Al-khalifah, struktur pentadbiran ni nah. Al-khalifah, al-wazir, Perdana Menteri. Di bawah dia ada okey, soalan. Rajah menunjukkan struktur organisasi ketenteraan. Okey, organisasi ketenteraan Kerajaan Bani Abbasiyah dalam X. Okey, di bawah khalifah ada al-wazir, Perdana Menteri. Di bawah Perdana Menteri, organisasi tentera dia ialah Dewan Al-Jundi. Dewan Al-Jundi. Jundiyun askar, ketenteraan, Al-Jundi lah, Dewan Al-Jundi. Atau kalau kamu tidak ingat, letak Kementerian Pertahanan. Macam nama zaman sekarang ni pun diterima. Okey, orang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha mencarinya, bukan ilmu yang datang mencarinya. Penyataan di atas adalah prinsip yang dipegang oleh Imam Malik. Ni kena hafal lah nah. Imam Malik, prinsip dia murid mencari ilmu. Okey, harta rampasan perang diberi kepada pejuang Islam dinamakan al-ghanimah. Harta rampasan perang al-ghanimah. Yang ni istilah. Sebelum bermusafir, kita dikehendaki memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta daripada orang yang berpengalaman. Jadi kita nak minta apa daripada orang pengalaman ni? Minta nasihat, minta pandangan atau panduan. Pilihlah salah satu. Okay, soalan seterusnya, antara adab berzikir ialah dengan menggunakan lafaz yang terdapat di dalam nas. Okay, sebut saja nas, maka dia ialah Al-Quran atau hadis, ataupun letak dua-dua Al-Quran dan hadis. Kita nak berzikir, nak beribadah, zikrullah, kita kena gunalah nas daripada Quran dan hadis. Kalau berdoa, kita boleh doa apa-apa sahaja. Sekarang ni ialah berzikir, mengingati Allah, kita kena guna yang ni sebagai adab berzikir. Okey, perjanjian perkongsian di antara sesuatu perkara yang dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Jadi clue dia sini ialah perkongsian dua pihak atau lebih, merujuk kepada pengertian syarikat. Soalan seterusnya nombor 39. Khalifah Al-Ma'mun telah mendirikan pusat penterjemahan negara yang dikenali sebagai Baitul Hikmah. Okey, jadi kita kena hafal lah di antara jasa khalifah-khalifah pada zaman-zaman Bani Abbasiyah ni. Khalifah ni dia buat apa, khalifah ni dia buat apa, yang ni kena hafal. Khalifah Al-Ma'mun Baitul Hikmah. Lagi Khalifah Al-Mu'tasim buat apa, yang ni kena hafal. Okey, soalan terakhir. Kemerosotan pemerintahan Al-Wasiq Billah Al-Mu'tasim, nama Al-Mu'tasim, telah menyebabkan kejatuhan kerajaan Abbasiyah ke tangan orang Mongol. Jadi kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Jadi zaman ni, zaman kejatuhan kerajaan Abbasiyah ke tangan orang Mongol. Memang orang Mongol lah yang telah menjatuhkan khilafah Islamiyah zaman Abbasiyah ni. Jadi dalam pelajaran kita tahulah punca dia adalah berlaku perebutan kuasa di antara tiga orang anak khalifah terdahulu ni kan, Mu'tasim, Mu'tas, Mu'ayyad. Ni semua nak dilantik jadi putera mahkota, dan akhirnya yang menjadi khalifah ialah Al-Mu'tasim. Tapi kerana tidak cekap, jatuhlah kerajaan ni kepada tentera Mongol.